Terima kasih ya. Apa ni? Saudara Izzuddin. Dan saya masih lagi fokus kepada kita punya mauduk besar kita ialah pembelajaran bermakna. Okay, pembelajaran bermakna. Itu kita punya tema, mauduk besar kita. Dan saya akan membincangkan asas-asas yang perlu dikuasai oleh guru sebelum kita boleh melaksanakan pembelajaran bermakna. Salah satu fokus yang perlu kita berikan perhatian ialah kita perlu mengetahui bagaimanakah pembelajaran berlaku. Okay. Ini saya rujuk daripada buku seorang cognitive scientist ataupun pakar dalam bidang kognitif. Dia panggil cognitive scientist ya. Saintis dalam bidang kognitif, iaitu Profesor Dr. Daniel E. Willingham. Ya. Dalam buku beliau, Why Don't Students Like School? Beliau ni masih hidup lagi, ada di US, dan saya sering juga mengikuti sesi-sesi beliau perbincangan selain daripada membaca lah buku-buku. Dia ada buku baru dia yang berkaitan dengan bagaimana kita boleh mengembangkan potensi penggunaan otak kita untuk pembelajaran. Sangat baik kalau untuk peringkat pelajar-pelajar sekolah menengah dan sebagainya ingin mengembangkan potensi otak kita ataupun minda kita untuk tujuan pembelajaran. Ada teknik-teknik, ada kaedah-kaedah yang tertentu. Cuma dalam sesi saya ini, saya berkongsi perkara-perkara yang asas sahaja dulu. Ya. Jadi dalam buku ni beliau telah menggariskan prinsip-prinsip berasaskan kepada sains kognitif yang berkaitan dengan bagaimana pembelajaran berlaku. Bila kita faham bagaimana pembelajaran berlaku, jadi kita mudah untuk membantu anak-anak, murid kita dalam bilik darjah untuk belajar. Ya, sebab kita tahu sikit sebanyak dia punya aspek pembelajaran itu dari segi kognitif. Ini memang kajian yang telah dibuat oleh mereka, oleh pakar-pakar yang kemudiannya telah didokumentasikan dalam bentuk buku. Jadi pada peringkat apa dulu? Peringkat awal kita mesti ingat bahawa pembelajaran hanya boleh berlaku kalau kita anak-anak dapat memberi tumpuan. Memberi tumpuan. Tumpuan itu penting. Perlu ada concentration. Sebab tu kita kena sediakan satu persekitaran di mana anak-anak dapat memberikan tumpuan. Tumpuan ni sama ada, sebab tu elemen-elemen seperti emosi, semua tu mempengaruhi proses pembelajaran. Kalau emosi terganggu, jadi tumpuan tak dapat diberikan dengan baik. Jadi sukar untuk pembelajaran berlaku. Okey, jadi itu asas dia. Kemudian pada minggu lepas, saya telah berkongsi tentang bagaimana minda manusia berfungsi. Secara asasnya, manusia ni dia tak suka berfikir. Sebab tu bila kita suruh anak-anak kita berfikir, dia tak berapa suka. Jadi otak kita ni dia bukan suka berfikir lah. Kalau sekiranya kita tidak menyediakan satu keadaan kognitif yang baik, ya, kalau kita tak menyediakan persekitaran yang kita kata kondisif, keadaan kognitif yang betul, maka proses berfikir itu agak terencat lah. Jadi apa yang berlaku dalam proses pemikiran ialah kita menggabungkan maklumat yang kita perolehi daripada persekitaran
sama daripada pelbagai sumber yang disediakan oleh guru, dan ianya diproses dalam ingatan jangka pendek, the working memory, dan dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada yang terdapat dalam ingatan jangka panjang, long term memory. Penggabungan apa yang ada dalam ingatan jangka pendek ataupun working memory dan long term memory, itulah yang kita katakan sebagai pembelajaran. Kalau tidak berlaku penggabungan itu, maka apa yang mungkin diperolehi oleh anak-anak itu tidak akan kekal dalam ingatan. Dia akan dilupakan. Sebab tu ada banyak kes bila dia belajar sesuatu, kita ingat dia dah belajar, tapi besok bila kita tanya, dia tak dapat nak terangkan balik. Ataupun dia tak ada dalam dia punya ingatan. Okey? Itu yang saya dah bincang pada minggu lepas. Pada minggu ini, saya nak fokus kepada apa yang masukkan dengan ingatan itu. Ingatan itu adalah merupakan hasil daripada pemikiran. Sebab tu dikatakan ingatan adalah sisa pemikiran. Memory is the residue of thinking. Okay? Kalau tak berlaku proses berfikir, maka tidak ada ingatan. Jadi thinking akan membina ataupun membentuk ingatan. Okey? Sebab tu bila kita merancang proses pembelajaran anak-anak, kita selalu ingat bahawa anak-anak mesti berfikir. Berfikir. Bila berfikir itu apa maksudnya? Dia dapat mengaitkan apa yang dia sedang belajar dengan apa yang mereka tahu, yang mereka dah tahu. Itu pengetahuan sedia ada. Jadi sebab tu kita kena semak juga pengetahuan sedia ada anak-anak. Nanti saya akan, pada minggu-minggu yang akan datang, saya akan tunjukkan beberapa teknik ataupun pendekatan yang boleh membantu mengaitkan ingatan sedia, pengetahuan sedia anak-anak dengan apa yang mereka sedang pelajari. Ada beberapa teknik, ada beberapa panduan lah yang boleh nanti cikgu-cikgu gunakan. Cuma pada hari ini kita mesti ingat, ingatan adalah hasil daripada pemikiran. Dia tak ada tiba-tiba datang begitu. Dia ada proses yang dinamakan sebagai thinking. Thinking, memory is the residue of thinking dalam bahasa Inggeris. Memory is the residue of thinking. Jadi sebab itu kalau kita lihat berfikir tentang sesuatu yang dikatakan memberi makna itu, membantu ingatan. Dia mesti ada kaitan tentang something meaningful. Benda tu tak akan meaningful kalau dia tak tahu. Dia tak ada asas untuk dapat mengaitkan apa yang dia sedang belajar. Bila dia dapat kaitkan, dia jadi meaningful. Meaningful pada anak-anak berkenaan. Itu yang membantu ingatan. Sebab tu kita mesti semak. Sebab tu selalu diingatkan bahawa jangan lupa ambil kira pengetahuan sedia ada anak-anak. Itu kita tahu, kita selalu sebut. Tapi bagaimana? Itu yang menjadi isu dia. Bagaimana kita nak mengoperasikan perkara itu dalam proses kita membantu pembelajaran anak-anak. Sebab tu kalau mengikut Willingham, dalam buku dia kata cikgu yang faham benda ni, yang berkesan, biasanya dapat
berhubung secara peribadi dengan murid dan menyusun bahan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Contoh ya, contoh kalau kita ingat, kalau kita buat sesuatu tu dalam bentuk cerita, ya, cerita ni biasanya anak-anak mudah ingat, ya, tapi dia memang dia sesuai dengan cara manusia berfikir, dengan fikiran manusia cerita ini. Sebab tu dulu kita zaman-zaman dulu kita diapakan dengan cerita. Cerita itu cerita-cerita yang macam kita panggil cerita klasik lah. Ya. Banyak cerita-cerita sebab cerita tu mudah diingat oleh anak-anak. Mungkin kita kena olah bahan-bahan kita tu supaya dia ada elemen-elemen yang macam ada dalam cerita. Dalam sesuatu cerita dia ada 4 elemen. Elemen sebab akibat, elemen konflik, okey. Kemudian ada elemen komplikasi itu dan juga ada watak. Watak ni karakter lah ya. Jadi itu di antara asas yang penting yang kita cuba yang kita mesti ingatlah selalu ingat bahawa memory is the residue of thinking. Okay, is the residue of thinking. Kalau tidak berfikir, maka tidak ada ingatan. Kalau tak ada ingatan, maksudnya pembelajaran tidak berlaku. Jadi saya ingat setakat itu dulu saya punya perkongsian. InsyaAllah minggu depan saya akan kongsikan dia punya yang lebih lanjut lah berkaitan dengan bagaimana pembelajaran berlaku. Okay, terima kasih. Saya serahkan pada Puan Sheila lah untuk menyambung. Terima kasih Doktor. Pada hari ini. Sila. Terima kasih Dr. Mustafa bin Abdul Majid atas perkongsian sebentar tadi. Dah lama nak dengar suara doktor secara live. Hari ini dapat berpeluanglah dengar secara live. Terima kasih atas peringatan tu. Saya nak recap sahaja apa yang telah dibincangkan oleh doktor sebentar tadi. Ingatan adalah sisa pemikiran. Dalam bahasa Inggerisnya, memory is the residue of thinking. Jadi ingat-ingatlah perkara ini. Saya ulang ya, ingatan adalah sisa pemikiran. Dalam bahasa Inggerisnya pula, memory is the residue of thinking. Baik, tiba pula masanya untuk kita bersama-sama dalam siri 9 CDL Hands On online session Negeri Sembilan. Hari ini adalah siri 9 CDL Hands On online session Negeri Sembilan. Tajuk yang akan dikongsikan hari ini adalah Celik Muamalat Islam atau ringkasnya CMI. Perkongsian hari ini akan dibawa oleh Cikgu Nabihah binti Muhammad Zaid, Cikgu Mimi Yuhabizi binti Muhammad Yusof dan Cikgu Nur Syuhada binti Muhammad Hashim. Terima kasih Cikgu. Cikgu ni bertugas di SK Kampung Baru Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada petang ini. Mereka akan berkongsi satu pembelajaran kondusif dan menarik melalui kaedah didik hibur bagi menyemai adab jual beli mengikut syariat di kalangan murid beragama Islam tahun 5. Pendekatan CMI yang merentas kurikulum ini berjaya meminimalkan jurang perbezaan kecerdasan antara murid, memupuk nilai-nilai murni dan meningkatkan kefahaman murid serta dapat diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Dengan hashtag Cikgu Bantu Cikgu, marilah kita sama-sama mendengar perkongsian dari mereka. Dipersilakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya?
Boleh Cikgu sudah. Syuhada, silakan. Salam Malaysia Madani, salam ABC, anak yang baik lagi Syardik. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada petang ini iaitu Puan Sheila, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muzaffar Abdul Majid di atas perkongsian sisipan refleksi CDL sebentar tadi. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan teruskan kepada pembentangan kumpulan kami. Okay, saya share screen dulu ya. Nampak tak skrin saya? Nampak Cikgu. Boleh kita buat slideshow. Right. Okay, saya mulakan dengan perkongsian amalan terbaik yang kami hasilkan daripada SD Kampung Baru Sirusia Port Dickson Negeri Sembilan. Inovasi kami bertajuk Celik Muamalah Islam iaitu CMI dengan hashtag main, seronok, faham dan amalkan. Okay, saya teruskan dengan abstrak ataupun sinopsis bagi inovasi kami. Permainan Celik Muamalah Islam atau lebih dikenali sebagai CMI ialah permainan yang berkaitan dengan adab jual beli Islam yang berlandaskan syariat. Okay, CMI ini merupakan salah satu inovasi yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam tahun 5. Dan kami fokuskan kepada aktiviti pengukuhan dan pengayaan berdasarkan buku teks pendidikan Islam bidang adab pada unit 2. Okay, saya teruskan ya cikgu-cikgu. Okey, pengenalan CMI. Okay, kita tengok pada perkataan C iaitu celik. Dari segi bahasa, celik itu bermaksud terbuka, manakala daripada segi istilah, ia bermaksud mengetahui atau memahami sesuatu perkara, suasana dan sebagainya. Manakala I, Islam pula adalah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan M iaitu muamalat, dari segi bahasa adalah perhubungan, dan dari segi istilah urusan seharian manusia yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Okay, pergi kepada slide yang seterusnya. Isu yang kami hadapi rentetan kepada isu tersebut, maka terhasillah inovasi CMI ini. Okay, ada 3 isu di sini. Isu yang pertama, murid tidak dapat memahami adab jual beli dalam kehidupan. Okey, seperti yang semua maklum, dalam buku teks pendidikan Islam sekolah rendah tahun 5, semuanya adalah dalam tulisan Jawi. Jadi terdapat segelintir murid yang masih belum menguasai tulisan Jawi. Jadi penguasaan dalam pembacaan tulisan Jawi itu masih belum dikuasai sepenuhnya. Jadi mereka tidak dapat memahami tajuk yang diajar oleh guru. Terutamanya tajuk adab jual beli ni lah. Dia orang tak dapat faham sebab tak dapat nak baca tulisan Jawi tu sendiri. Okey. So isu yang kedua adalah murid itu sendiri kurang berminat untuk belajar. Hanya berdasarkan maklumat di dalam buku teks sahaja. Okey, macam kita biasa tengok buku teks memang dalam satu page tu memang full dengan tulisan. Lagi kalau teks Islam full dengan tulisan Jawi. Jadi bila murid ni baca, mereka akan rasa kurang minat, rasa tak seronok. Rasa boring bila tengok buku teks tu full dengan tulisan Jawi sahaja kan. Okay, so itu isu yang kedua. Isu yang ketiga pula, murid tidak dapat menggambarkan situasi sebenar adab antara penjual dan pembeli sewaktu muamalat berlangsung, iaitu sewaktu jual beli berlangsung, murid ni tak dapat faham situasi tu. Macam mana cara pembeli tu, macam mana cara dia nak bercakap dengan penjual dengan sebenarnya, adab yang sebenarnya. Macam mana penjual nak bercakap dengan pembeli, adab yang sebenar-benarnya yang disarankan dalam syariat Islam. Okey, itu 3 isu yang kami dapati sebelum kami mulakan inovasi CMI kami. Okey, cikgu-cikgu boleh saya teruskan slide yang seterusnya. Okay, sekarang kita pergi kepada objektif CMI. Okey, objektif yang pertama, murid mudah faham dan lebih seronok untuk belajar. Okay, kita tahulah murid ni kanak-kanak kan, dia lagi seronok bila bermain. Okay, jadi kami punya fokus pada permainan dan nama pun permainan CMI. Jadi dia memang melalui permainan secara menyeluruh untuk murid memahami topik adab jual dan beli ini. Jadi mereka jadi mudah faham dan lebih seronok. Bila ada perkataan seronok tu,
main seronok, faham. Itu hashtag yang kami mulakanlah untuk CMI ini. Okey, mereka akan lebih faham dan lebih seronok untuk belajar, terutamanya untuk topik adab jual beli. Okey. Seterusnya, objektif yang kedua, menggambarkan situasi sebenar muamalat jual beli dalam Islam. Jadi set permainan kami ini memang kami cipta secara menyeluruhnya menggambarkan situasi sebenar jual beli. Semacam sama macam jual beli kita yang sebenar-benarnya. Ada penjual, ada pembeli, ada kedai, ada lot-lot kedai, ada barang-barang yang dijual dan kita juga ada duit. Kita akan berikan duit mengikut nilai yang sepatutnya lah kepada setiap pemain. Jadi mereka akan menjalankan sesi jual dan beli itu mengikut seperti situasi yang sebenar. Okay, so objektif yang seterusnya, objektif yang ketiga. Okay, murid-murid dapat mengaplikasikan adab jual beli dalam kehidupan seharian dan seterusnya mengamalkannya. Okay, bila mereka dah faham, dah rasa seronok masa main CMI dengan dekat dalam kelas, dah dapat gambarkan, oh macam ni lah sebenarnya situasi sebenar jual beli dekat luar, seronok lah. Bila saya beli dengan cara yang betul, bila saya beradab dengan betul dengan penjual, rasa seronok lah jual beli ni, macam tu. Lepas tu dapat diaplikasikanlah dalam kehidupan seharian mereka. Kalau lihat pada gambar di bawah ini adalah gambar situasi sebenar di kantin sekolah saya. Jadi murid dia akan beli makanan, contoh dia beli nasi lemak. Okay, dia pergi dekat acik kantin tu, dia tanya, okey acik ni berapa harga? So acik pun kata RM2. So dia akan bagi duit, contoh dia bagi RM5. So acik akan balance lagi RM3 kan. So apa yang murid ni akan cakap dekat acik kantin tu? Okey, terima kasih acik, saya beli. So acik tu akan cakap, saya jual, macam tu. So soal jawab di antara penjual dan pembeli tu secara penuh beradab. Seperti yang mereka mainkan di dalam set permainan CMI yang kami gunakan di dalam kelas. Itu adalah 3 objektif lah yang kami untuk CMI ini. Okey. Seterusnya, kerangka PDCA. Okay, so kami mencipta dan menghasilkan inovasi CMI ini mengikut kerangka PDCA lah, iaitu plan, do, check dan action. So kita akan tengok satu persatu kerangka PDCA yang kami jalankan untuk mencipta dan menghasilkan inovasi CMI kami. Berikut adalah kaedah kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, kompetensi pembelajaran bermakna iaitu 6C lah, iaitu critical thinking, creative thinking, communication, character, country and collaboration. So kami menggunakan kaedah pedagogi pembelajaran bermakna 6C ini dalam penghasilan inovasi CMI kami. Okey, kita lihat satu persatu setiap bahagian dalam 6C ini. Okey. Fikiran kritis. Okey, CMI ini seperti yang saya maklumkan sebelum ini, dia berkaitan dengan jual beli yang sebenar. So, murid ini tak akan berasa bosan, bukan seperti PDPC yang sebelum ini. Rasa bosan, dia hanya tengok teks sahaja, tapi bila gunakan CMI ini mereka akan berasa lebih seronok, lebih mudah faham dan lebih ceria dalam PDPC. Seterusnya, creativity. Mengikut kaedah didik hibur dan semua pemain berperanan di dalam permainan ini. Jadi tak ada pemain yang duduk diam aja tak ada buat apa-apa. Jadi semua pemain ada karakter dia masing-masing, ada peranan dia masing-masing dalam permainan ni lah. Sekejap lagi saya akan terangkan bagaimana permainan ini berlangsung. Okey, seterusnya komunikasi banyak hala di antara setiap pemain. Okey, ada komunikasi di antara pembeli, komunikasi pembeli dengan penjual dan juga dengan pengurus bank untuk mengagihkan wang kepada setiap pemain. Okey, dan juga penilaian guru. Jadi dalam setiap satu set permainan itu akan ada seorang guru yang akan menilai adab-adab yang diterapkan oleh setiap murid dalam permainan tersebut. Jadi semua murid aktif dalam permainan. Tak ada murid yang duduk diam, tak ada peranan. Okey. Seterusnya
sasiah ataupun perwatakan. Jadi setiap murid ini setelah diberikan watak masing-masing, mereka menjalankan tugas mereka dengan sebaiknya. Sebagai pembeli, sebagai penjual, jadi dapat menyemai budaya integriti lah di antara setiap pemain tersebut. Okay. Dan juga kami memberikan ganjaran dan juga denda. Ada ganjaran, ada denda dalam permainan ni. Macam mana pula tu? Ganjaran itu kami berikan kepada murid pemain yang mengamalkan adab yang baik. Ada ganjarannya. Manakala denda pula kami berikan kepada murid yang melanggar peraturan ataupun dia tak beradab ketika jual beli. Jadi ada denda yang akan diberikan kepada pemain tersebut. Okay. Untuk seterusnya kenegaraan, melahirkan semangat kerjasama dan suka kedamaian. Tak berlaku pergaduhan. Walaupun dalam permainan sekalipun, kita tahulah murid-murid ni kan, dah seronok sangat main, boleh jadi pergaduhan pula. Jadi kami menerapkan nilai-nilai keharmonian, toleransi di antara murid-murid ketika permainan. Jadi tidak akan berlaku sebarang pergaduhan lah. Kita ajar mereka masa jual, masa beli tu jangan ada sebarang pergaduhan di antara murid-murid. Okay. Seterusnya kolaboratif, iaitu menyatukan 8 pemain pelbagai aras dalam satu pasukan. Okay, dalam satu set permainan ini kami akan ambil 8 orang murid pelbagai aras. Aras tinggi, aras sederhana dan aras rendah. Mereka akan sama-sama bermain bersamalah untuk satu set CMI ini. Dan juga akan mengeratkan semangat kerjasama, tingkat kefahaman di kalangan murid-murid tersebut. Okey, boleh saya teruskan? Okey, saya teruskan dengan timeline penciptaan inovasi CMI kami dari segi plan lah. Macam mana kami bermula mencipta perbincangan awal projek inovasi kami ini. Kami bermula pada 2022. Perbincangan awal di antara panitia agama Islam lah. Dalam gambar ni kami berbincang bersama-sama. Kami pilih tajuk, pilih topik yang sesuai, tahun berapa. Jadi kami sepakat untuk memilih topik jual beli dalam Islam, pendidikan Islam tahun 5. Okey. Kami teruskan dengan penyediaan kertas konsep, draft CMI, bahan dan manual penggunaan juga. Okay, semua tu pada bulan Julai lah. Okay, berikut adalah draft CMI yang kami hasilkan. Bermula daripada hanya di atas sekeping kertas putih sahaja, kami hanya lukis secara kasar sahaja di atas kertas putih tersebut. Okay, ada lot kedai, kita ada buat tempat permulaan, ada pergerakannya, kedai yang mana, ada ganjaran, ada sudut muhasabah juga di situ. Okay, daripada gambaran kasar ini kami ciptakan, kami draw pula di komputer untuk mendapatkan gambaran sebenarnya sebelum kami hasilkan papan CMI yang sebenar. Okay. Alright. Sekarang saya terangkan pula bahan-bahan CMI. Okay, kami gunakan bahan apa untuk menghasilkan box kotak CMI kami. Okey, kalau cikgu-cikgu semua lihat di paparan ini, berikut adalah bahan-bahan yang kami gunakanlah beserta dengan harganya sekali. Okey, kami hanya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati sahaja. Kami tak cari barang-barang bahan-bahan yang sukar untuk dihasilkan. Okey, guna melting board, kertas A4 dan sebagainya. Jumlah penghasilan untuk menghasilkan bahan inovasi kami hanya berharga RM15.80 sahaja cikgu. So dia tak mahal pun. Kami buat ni memang tak mahal tu, memang murah je bahan dia. Okey. Okey, saya teruskan. Untuk gerak kerja pembinaan bahan inovasi, dalam masa seminggu kami memang bertumpus rumus lah. Ahli panitia agama Islam sekolah kami seramai 13 orang. Memang kami sama-sama bekerjasama daripada pagi, kadang stay up sampai petang baru balik. Memang inilah situasinya di bilik guru sekolah kami. Sama-sama menggunting kotak, sama-sama menampal dan juga laminate, dumping dan sebagainya lah. Semua kami lakukan bersama-sama. Okay. Seterusnya, bila dah selesai, semua dah terhasil lah kami punya papan CMI, percubaan kali pertama itu kami lakukan di dalam kelas lah bersama murid-murid pada 28 Julai 2022. Okay, kalau lihat pada gambar ini adalah percubaan pertama bersama murid tahun 5. Okay, memang terbukti mereka berasa sangat seronok. Sampai mereka kata, bila lagi nak main ni Ustazah, seronok sangat.
Kami nak main lagi esok, kami nak main lagi Ustazah. Memang dia orang teruja lah dengan permainan kami ini. Okey. Seterusnya ini adalah manual penggunaan CMI. Kami telah cipta QR code. Okay, bila scan QR code tu memang akan keluar teruslah manual penggunaan untuk permainan CMI ini. Seperti yang tertera di skrin cikgu-cikgu semua lah. Okey. Okey. Saya akan teruskan. Sekejap ya. Okey. Berikut adalah tunjuk cara permainan CMI. Okay, saya mohon semua cikgu-cikgu kita lihat satu persatu video yang akan saya paparkan ini. Berikut adalah tunjuk cara bagaimana permainan CMI dijalankan oleh murid-murid. Okey, saya akan tekan satu persatu. Okey, paparan di video yang pertama ini adalah di mana guru mengagihkan kad-kad watak kepada setiap pemain. So akan ada seorang pengurus bank, 3 orang penjual dan 4 orang pembeli. Dari 8 orang pemain tu akan ada watak mereka masing-masing. Mereka membuat undian lah untuk memilih kad untuk menentukan watak mereka ketika permainan berlangsung. Okey, manakala kad watak pembeli akan ada nombor di belakang kad tersebut untuk giliran pembeli menggerakkan token masing-masing. So siapa pembeli pertama dia akan pembeli A dia akan mulakan permainan. Begitu juga seterusnya pembeli B, pembeli C dan pembeli D. So ada 4 orang pembeli lah. Okey, so kita pergi seterusnya kepada video yang kedua. Okey, di video yang kedua ini, di mana murid ini dia sebagai pengurus bank. Okey, pengurus bank dia akan mengagihkan wang kepada semua penjual dan pembeli. Okey, 3 orang penjual dan 4 orang pembeli tersebut akan mendapat satu beg duit lah. Okey, penjual akan mendapat RM50 iaitu 4 keping wang RM5 dan juga 30 keping wang RM1, wang RM1. Okey, manakala 4 orang pembeli akan mendapat duit wang RM40 iaitu sekeping wang RM10, 2 keping wang RM5 dan 20 keping wang RM1. So mereka akan gunakan duit tersebut dalam sesi jual beli. Ketika sesi jual beli berlangsung, pembeli dan penjual akan menggunakan wang yang diberikan oleh pengurus bank lah. Okey, so saya akan teruskan kepada video yang ketiga. Okey, di video yang ketiga, pembeli A ni dia telah memulakan permainan lah, membaling dadu dan menggerakkan token di lot-lot kedai dia. Okey, setelah token berhenti di satu lot kedai, maka pengurus bank akan mengeluarkan satu kad soalan dan bertanyakan soalan kepada pembeli. Okey, pengurus bank akan bertanyakan soalan yang berkaitan dengan adab jual beli. Okay, so bila soalan tu betul, maka pengurus bank akan memberikan ganjaran wang berdasarkan nilai wang yang tertera pada kad soalan. So yang murid tersebut dapat RM2, so dia akan berikan RM2 kepada pembeli tersebut. Okay, so saya teruskan kepada video yang keempat.
Dia nampak tak cara dia susun video tu. Dia tadi dia tunjuk dah satu dua tiga. Okey, untuk video yang keempat, kita dapat lihat sesi jual beli di antara pembeli dan penjual. Okey, dia dah dapat duit tadi, dia dapat duit ganjaran daripada soalan yang berjaya dijawab, soalan yang ditanyakan oleh pengurus bank. Okey, kemudian penjual akan memainkan peranan dekat situlah. Berhenti dekat lot kedai, contoh kedai aiskrim. So penjual tu akan promote lah aiskrim di kedai dia. Dengan adab yang betul. Macam mana adab penjual dengan pembeli? So penjual akan promote, okey berapa harga, okey pembeli akan bertanya berapa harga aiskrim ni, saya nak beli yang ni sekian. Okey, dan juga boleh berlaku tawar-menawar lah dekat situ. Mungkin pembeli akan minta murah ke, tak kurang ke, tanya tak ada diskaun ke encik, tak ada diskaun ke untuk aiskrim ni apa semua kan. So penjual tu akan memainkan peranan dia sebagai penjual dengan beradab. Kat situ guru dia akan menilai, sepanjang permainan guru akan berada berdekatan, berhampiran dengan murid akan untuk menilai karakter attitude murid tersebut ketika sesi jual beli berlangsung. Okay, so murid ni dia dapat jawab soalan, dia dapat duit dan dia dapat beli barang di kedai itu dengan penuh beradab. Okay, so saya terus pergi kepada video yang kelima. Okey, video yang kelima, kalau cikgu semua dapat lihat, murid tersebut memegang kad berwarna biru. Okey, kad berwarna biru itu kita jadikan dia sebagai ganjaran. Ganjaran kepada murid ataupun pemain yang berjaya melaksanakan, mengamalkan adab jual beli dengan baik. So, cikgu yang berada di situ akan menilai, okey, saya akan berikan kad biru kepada Siti contoh. Kerana Siti telah mengamalkan adab jual beli dengan baik. So Siti ni akan dapat satu kad biru. So dia macam ganjaran untuk pemain kad warna biru ni. Okey, sekarang saya pergi kepada video yang keenam. Okey. Kalau cikgu semua dapat lihat, pada video yang keenam, murid lelaki ini memegang kad berwarna merah. Okey, kad berwarna merah ini pula adalah denda. Tadi yang biru ganjaran kan, so yang merah ni adalah denda. Kenapa dia dapat kad warna merah? Mungkin masa tu guru yang menilai permainan tersebut dapat lihat murid tersebut tidak mengamalkan adab jual beli dengan baik. Contohnya, ketika dia membeli barang ataupun ketika dia menjual, dia melakukan sesuatu perkara yang tidak beradab. Okay, contoh dia tak mengucapkan terima kasih ketika membeli. Terima kasih, dia tak ucapkan terima kasih. Ataupun penjual tak kata saya jual, dia tak cakap benda-benda tu semua, ataupun dia secara kasar ke, cara dia promote tu tak betul ke. Okay, so guru akan memberikan denda ataupun kad warna biru kepada murid tersebut. Okay, so yang terakhir, video yang ketujuh. Okey, untuk video yang ketujuh pula, semua dapat lihat semua murid memegang kad biru dan kad merah. Okey, so di akhir permainan, guru akan menilai pemenang berdasarkan pemilik kad biru yang terbanyak. Okey, pemilik kad biru yang terbanyak, kita akan nilai dia sebagai pemenang untuk sesi permainan tersebut. So kad biru dan kad merah ini adalah menjadi penentu kepada pemenang untuk permainan tersebut. Itulah sesi permainan CMI ini, kita jalankan sebanyak 3 pusingan lah. 3 atau 4 pusingan untuk setiap sesi permainan dengan menggunakan 8 orang pemain. Okey, saya rasa sudah sampai untuk bahagian saya sudah selesai. Saya akan teruskan penerangan yang seterusnya kepada sahabat saya, Ustazah Mimi Wafizi. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Dengar tak suara saya? Cikgu. Boleh dengar tak suara saya? Dengar Cikgu Mimi, teruskan. Assalamualaikum dan selamat petang. Boleh dengar tak suara saya? Dengar Cikgu Mimi, teruskan. Dengar. Baik. Dengar.
Okey, kejap ya. Kejap. Okey, jika kita melihat kepada pembentangan yang tadi adalah penghasilan yang kali pertama. Saya tambah untuk yang berikutnya untuk menceritakan bagaimana ada banyak penambahbaikan sepanjang penghasilan CMI ini, Celik Muamalat Islam. Penambahbaikan dan penggunaan kali kedua adalah pada bulan Julai dan seterusnya pada bulan Ogos kami yakin barulah kami yakin boleh sebarluaskan kepada warga sekolah kami sendiri. Kalau kat sini dalam bulan Ogos lah kami sebarluaskan kepada kelas kafa, kepada kelas matematik sebagai merentas kurikulum, kelas untuk subjek pendidikan moral, bahasa Melayu dan seterusnya, waktu menunggu ibu bapa, murid menunggu ibu bapa diorang. Kemudian waktu relief kami cuba laksanakan CMI ini di semua keadaan pada bulan Ogos. Ini di antara evidence-nya lah kami telah sebarluaskan di kelas 5 intelek. Di kelas 5 inspirasi, untuk makluman CMI ini khusus untuk tahun 5 dan juga sesuai untuk tahun-tahun lain juga, tapi dalam hal ini kami fokus pada tahun 5 ya. Ini di waktu luar waktu PDPC. Ada yang gambar yang kanak-kanak yang tak pakai tudung tu, itu bersama keluarga. Kami tengok bagaimana CMI ini main peranan tak ketika bersama quality time dengan keluarga. Yang di taman ni ialah mereka ni sementara menunggu ibu bapa diorang jemput. Jadi kami letakkan di situ tengok bagaimana CMI ini begitu menguncakan lah ya. Yang ini adalah sebar luas di kalangan murid-murid kafah. Pada sepanjang bulan Ogos ni kami sebar luaskan secara praktikal kepada kelas agama petang. Seterusnya pada bulan Ogos, inovasi terbaik peringkat sekolah ini kami dapat inovasi terbaik peringkat sekolah dan dicalonkan terus ke pertandingan 3-minute PDPC pitching. Ya. Kemudian kami tersenarai sebagai CMI ini tersenarai sebagai peserta akhir pertandingan 3-minute PDPC pitching peringkat daerah pada bulan Ogos juga. Kemudian pada bulan yang sama, kalau tengok pada ni kami membuat preparation untuk pertandingan 3-minute PDPC pitching pada hari terbuka Port Dickson, PPD Port Dickson. Kalau kat sini kami 13 orang guru pendidikan Islam bersama-sama bekerjasama untuk menghasilkan yang terbaik untuk dipertandingkan. Ya. Dan pada bulan Ogos juga kami telah mula menyebarluaskan kepada seluruh sekolah daerah Port Dickson. Antara evidence-nya ialah kami telah sebarluaskan ke sekolah berdekatan iaitu Sekolah Kebangsaan Sunggala. Kalau terlihat di sini, guru besar dengan guru besar saling menandatangani watikah. Seterusnya, bersama dengan menyebarluaskan jaringan bersama SK Port Dickson. CMI ini telah kami cuba di sekolah lain untuk kami lihat impak dia. Adakah dia memberi kesan kepada yang bukan selain daripada sekolah kami sendiri. Ini di antara sijil-sijil yang ditandatangani dalam jaringan bersama. Okey, hasil dapatan inovasi ini saya boleh katakan sebelum dan selepasnya ya. Cikgu-cikgu masih bersama saya ya. Okey, ini hasil dapatan kami semasa dalam sebar luas ni lah. Sebelum inovasi, pemain ataupun murid tahun 5 dia tak boleh beza kepentingan dan akibat tidak mengamalkan adab jual beli mengikut syariat. Kalau ikutkan
dalam buku teks kepentingan banyak notanya dan akibat tidak mengamalkan adat jual beli juga sangat padat dalam buku teks. Tapi dalam hal ini ketika mereka bermain, mereka boleh membezakan ini kepentingan dan ini akibat kalau saya tak amalkan adat jual beli. Sangat mudah, menjadi lebih mudah, simple dan tak berat kepala lah cikgu nak explain pun kan. Sebab murid automatik ketika main dah boleh beza. Seterusnya, yang kedua, mana-mana pemain yang dia keliru nak mengatakan hukum tu harus ke, haram ke, makruh ke kan. Automatik dalam bermain tu mereka boleh tentukan apa hukumnya kalau saya buat macam ni. Apa hukumnya kalau saya buat macam ni. Ini boleh ke, ini tak boleh, semua senang. Dimudahkan dalam permainan CMI ini. Kemudian yang ketiga, pemain ni tahu nak apply bagaimana nak adat jual beli cara betul. Kalau sebelum ni diorang senyap je ketika jual beli kan. Ni dah ada akad, dah pandai nak tahu menawar, dah pandai kata saya beli, saya terima dan segalanya. Kira baguslah, permainan ni sangat mudah untuk apply apa dalam teks ke dalam di kalangan murid-murid. Okey, ini kalau kita tengok PBD, graf menunjukkan kan 29 orang murid tahun 5 inspirasi sebelum penggunaan celik muamalah Islam ini 12 orang murid berada di TP3 manakala 17 lagi berada di TP4. Tak ada murid cikgu yang berada di TP5 dan 6 sebelum guna CMI ni. Okey, analisa ini seterusnya slide berikutnya adalah analisa selepas menggunakan inovasi celik muamalah Islam ni. Kami dapat tengok pemain boleh membezakan kepentingan dan akibat tidak mengamalkan adat jual beli dengan bagus. Yang kedua, pemain boleh menyatakan hukum jual beli dalam pelbagai situasi jual beli. Dan berikutnya, pemain boleh apply adat jual beli dengan cara yang betul ketika bermain. Berikut adalah analisa tahap pencapaian pentaksiran bilik darjah selepas penggunaan CMI. Kalau tengok kat sini, selepas penggunaan celik muamalah Islam, bilangan penguasaan murid meningkat, iaitu 8 orang murid berada di TP6, 17 orang murid berada di TP5 dan 4 orang murid berada di TP4. TP4 kami berjaya kurangkan kepada 45%. Manakala TP5 dan 6 meningkat secara drastik kepada 87%. Kalau cikgu tengok analisa ni, TP5 paling ramai, 17 orang. Dan kita berjaya mengesan 8 orang berjaya mengamalkan macam misali lah, murid misali pada TP6. Assalamualaikum. Dah main tadi kan? Okey, cikgu, kami akan tunjukkan video bagaimana maklum balas daripada warga sekolah semasa kami buat jaringan bersama. Ini bukan sekolah kami, ini daripada sekolah SK Sunggala. Ya, okey, cikgu, mari kita tengok sama-sama videonya. Kan? Okey, awak boleh beri jawapan tak pada salah satu soalan ni? Apa perasaan awak masa main tu? The best. Teruja. Okey, lepas main rasa macam mana? Main lagi. Puas tak? Rasa berapa jam nak main tu? Tadi berapa pusingan? 3 saja. Okey. Apa yang paling best dalam mainan tu? Ada membeli. Lagi apa yang best sangat tu? Sampai nak main 10 pusingan tu. Dapat kat biru. Lagi yang tak best apa? Tak ada yang tak best. Okey. Okey, boleh cakap bye-bye. Jumpa lagi. Okey, seterusnya cikgu. Itulah maklum balas ni daripada sekolah-sekolah lain ya cikgu. Okey, seterusnya.
Okey, paparan yang saya baru tunjuk ini adalah di antara video-video yang kami ambil impaknya daripada murid itu sendiri selepas mereka kelas kafah. Dan juga ada juga yang kelas tuition. Ada juga yang masa cikgunya buat apa tu? Matematik. Dan juga yang di sebelah sini yang ada Telegram tu adalah sebar luas di kalangan warga SK Kampung Baru sendiri. Di mana kami telah sebarluaskan segmen ini dan ramai guru pendidikan, ramai guru kafah, guru matematik, guru pendidikan moral, guru bahasa Melayu nak pinjam CMI ini untuk mereka gunakan dalam relief mereka, dalam PDPC mereka sebab berkesan. Itu di antara komen-komen dalam Telegram ini dan juga di kalangan murid. Okey, seterusnya cikgu, saya nak terangkan tentang apakah setelah semua kita tengok kan, kita nak tengok bagaimana apakah impak CMI ini. Pertama, kita boleh ringkaskan dia murid boleh menguasai jawi dengan baik. Memang sangat sambil bermain, sambil tak sedarlah dia orang membaca sebenarnya perkataan jawi yang agak rumit, dia orang membaca. Jadi secara tidak langsung mereka boleh kuasai jawi yang sukar-sukar, yang bukan dua suku perkataan tapi banyak kan, banyak perkataan yang boleh kuasai. Yang kedua, kita dedahkan murid ini dengan ilmu asal perniagaan, bisnes. Dia orang boleh tahu bagaimana untuk berniaga, menjadi sebagai pengurus bank bagaimana, tanggungjawab mereka. Secara asasnya kita dedahkan kepada ilmu perniagaan. Yang ketiga, mengaplikasikan muamalah Islam dalam kehidupan mereka. Jadi mereka boleh apply benda ni dalam kehidupan seharian mereka. Di luar sekolah, di dalam sekolah, banyak yang boleh mereka amalkan daripada CMI ini. Okey, praktikal CMI ini juga praktikal digunakan oleh semua murid pada waktu PDP. Pada waktu co-curriculum, macam persatuan, BBU, pada kelas kafah dan pada waktu terluang. CMI juga sangat praktikal untuk semua peringkat umur. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan family pun boleh. Dalam keluarga pun boleh main permainan ini. Sangat sesuai. Seterusnya, yang menariknya ialah elemen merentas kurikulum. Bagi CMI ini dia sangat sesuai untuk digunakan oleh guru subjek matematik, bahasa Melayu, pendidikan moral dan juga sekolah menengah, iaitu topik muamalat subjek pendidikan Islam tingkatan 4. Memang ada topik tu dan memang penggunaan CMI ini boleh memudahkan tugasan guru. Untuk slide yang seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang ketiga iaitu Ustazah Nabiha. Silakan. Okey, boleh dengar ke suara saya? Boleh Cikgu Nabiha, teruskan. Okey, minta maaf ya. Slide dah nampak ke? Ada. Ya. Okey, minta maaf ya. Sebenarnya saya baru sampai daripada perkongsian PDS STEM di Sekolah Menengah Sains Rembau. Okey, seterusnya adakah cikgu ataupun tuan-tuan puan masih teruja lagi untuk mendengar CMI ini? Okey, kita teruskan. Terima kasih kepada dua perkongsian rakan saya tadi. Di mana di sini saya ingin kongsikan setelah kami berjaya ke pertandingan 3-minute PDPC Pitching Open Day PPD Port Dickson, di sinilah kami pada mulanya
agak, yelah siapa yang tak gementar kan, bila dipilih antara 3 yang terbaik lah. Jadi perasaan tu berubah menjadi teruja lah, di mana kita dah lihat rakan perkongsian saya tadi telah kongsi keberkesanan CMI ni di dalam kawasan sekolah. Kita telah buat sebar luas. Jadi apabila ke pertandingan 3 minute PDPC pitching ni, di sinilah kami mengambil satu langkah untuk menguji lebih jauh lagi keberkesanan inovasi kami ini. Di mana di pertandingan ini, kalau tuan-puan tengok, pertandingan ni diadakan di SMK Intan Perdana. Di sini inovasinya terdiri daripada inovasi secara individu, berkumpulan, sekolah rendah dan sekolah menengah. Di sini pelbagai inovasi yang sangat menarik, di mana di sinilah proses pengajaran dan pembelajaran juga berlaku. Di sini secara umumnya inovasi yang dipamerkan terbuka kepada publik, bukan kepada murid-murid dan guru-guru saja. Parents, PPD, umum, sesiapa boleh datang untuk melihat inovasi ini. Di sinilah kami mengambil satu langkah untuk menguji lebih jauh. Okey, ini antara evidence yang tetamu yang hadir lah. Tidak kira ada pada SK ke, SJKC ke, SJKT, memang perkongsian ini berlaku. Okey, di sini di sinilah bermula 3 minute PDPC pitching, hari terbuka PPD Port Dickson. Bermula dengan 3 minit ni, kami terpaksa cuba untuk merangkumi persembahan kami yang agak panjang lah. Sebelum, kalau tuan-tuan tengok daripada perkongsian 2 rakan saya, bermula daripada pengenalan CMI, objektif, sehinggalah keberkesanan CMI ni agak lama kan. Jadi kami ingin merangkuminya semua dalam masa 3 minit. Jadi alhamdulillah kami telah berjaya presentation selama 3 minit yang telah dihadiri oleh pegawai PPD, timbalan PPD Port Dickson dan KPPD Port Dickson sendiri. Di mana di sinilah selain presentation, persembahan daripada kami, dan segala data perlu dipamerkan sebagai bukti. Okey. Ini antara evidence yang cikgu ataupun tuan-puan dapat lihat. Okey, ini antara okey, tuan-puan nak lihat ke bagaimana ini antara sedikit lensa lah, antara soalan akhir yang ditanyakan oleh juri. Tak silap saya ini adalah Encik Zamri daripada PPD Port Dickson yang menguji kami di akhir persembahan. Soalan-soalan ditanyakan. Ini boleh jadi panduan lah kepada cikgu di luar sana yang ingin menyertai inovasi ataupun teruja nak buat inovasi dan seterusnya melangkah ke pertandingan. Nanti antara boleh ambil tips lah antara soalan-soalan yang telah ditanyakan oleh juri. Okey, antara saya kalau buka ni agak panjang lah. Okey, antara soalan akhir yang ditanya oleh juri di sini adalah salah satunya adalah elemen merentas kurikulum. Apabila kita ingin menghasilkan satu inovasi, bukan saja tertumpu kepada subjek kita sahaja. Sebenarnya kita dalam membina inovasi ni kita merangkumi, menolong kepada subjek lain. Ini yang kawan saya telah bentangkan tadi, di mana elemen merentas kurikulum dalam subjek pendidikan moral, bahasa Melayu, matematik, dan sehinggakan murid PRA dan PPKI pun apabila jumpa kami, mereka tanyakan mana inovasi tu mereka nak guna. Jadi ini yang kami dapat hasil apabila satu inovasi ni dikongsi bersama. Okay, ini antara soalan akhir lah yang masa persembahan tu. Okay, seterusnya kami didatangi oleh KPPD yang agak teruja juga dengan persembahan kami. Di sinilah kami berkongsi ataupun mendengar pendapat, bertukar-tukar pendapat dengan KKPD. Ini sekitar open day itulah. Ini bahan bukti ditanyakan. Okay, agak lama lah kalau andai kata kita ada masa nanti kita akan tayangkan. Ini hasil bersama open day. Okay, dan akhirnya antara
sekolah yang diumumkan pada petang tu, alhamdulillah kami telah berjaya mendapat cuba tekan nombor berapa pada pertandingan 3 minutes ni. Okey. Okey. Sudah pastilah okey. Okey, sudah pastilah kita memang tak sangka sebab kami masa tu agak beat lah sebenarnya dengan SJKC, SJKT, dengan bahan-bahan diorang memang kita tak tahu siapa pemenang dia. Cuma mungkin kelebihan kami yang kita dapat detect lah masa evidence keberhasilan, impact yang kami dapat, data-data terutamanya PBD dan keberhasilan daripada tu kita buat refleksi balik. Sebenarnya proses kami ni tak berakhir. Kami plan do check action tu di mana kami plan, kami buat penambahbaikan. Kami plan lagi, kami buat lagi. Sehinggalah kami kesebar luas tu ke sekolah lain, di situlah kami masih lagi dalam proses penambahbaikan. Maksudnya penambahbaikan proses kami dalam do tu tidak terhenti di one step, di satu langkah. Boleh dikatakan 3 kali penambahbaikan di inovasi CMI tu. Sebelum kami ke pertandingan 3 minutes untuk dapatkan hasil dapatan yang terbaik lah. Okay, ini bersama dengan KPPD dan Tuan Haji Suhaimi. Okay, seterusnya yang gambar terakhir ni yang tanda best tu adalah guru besar kami lah. Terima kasihlah kepada Encik Mustazah kerana memberi ruang dan peluang lah kepada kami untuk ke hadapan mengetengahkan inovasi kami ni. Okey. Seterusnya kami berjaya ke pertandingan 3 minute PDPC pitching peringkat negeri setelah mencapai johan di peringkat daerah dalam masa tak lama lah, tak silap saya dalam masa seminggu. Seminggu tu kami kena buat penambahbaikan terus ke peringkat negeri. Okey, secara rakaman video. Okey, sebenarnya terus teranglah cakap kan, kita sesama rakan cikgu, pengalaman rakaman video ni agak lebih sukar daripada berdepan. Berdepan ni kita senang nak elaborate. Okey, sebenarnya ini mungkin want to take action mungkin lebih. Jadi rakaman ni diadakan di PKG Chuah lah. Jadi di sinilah kami terlibat dengan PPD secara langsung dalam rakaman ni. Okay, terima kasih kepada PPD Port Dickson kerana memberi peluang lah kepada kami. Okay, untuk pengalaman lah rakaman video ni dengan sokongan pentadbir jugalah yang mana memberi kami masa dan untuk penambahbaikan seterusnya dan rakan-rakan guru. Okey, seterusnya ni penyerahan sikit lah. Kami telah dapat johan juga 3 minute PDP speech peringkat negeri yang dibuat secara rakaman. Ini antara rakan kami lah, sokongan insan-insan di sebalik tabir yang menjayakan inovasi CMI. Okey, seterusnya tidak lama selepas tu kami dicalonkan pula, okey, ke pertandingan anugerah guru inovatif menggunakan bahan yang sama. Di sinilah kami kena inovasikan, kami dah hasilkan satu inovasi seperti bahan-bahan board yang telah cikgu tengok daripada presenter yang pertama. Tapi di sini kami kena buat penambahbaikan supaya lebih inovasi. Di sini bermulalah proses di mana kami membuat penambahbaikan. Okay, kalau cikgu tengok, tuan-tuan tengok, daripada kami telah transform daripada board CMI kepada magic box. Di mana kalau sebelum ni box ni kami menggunakan cardboard agak besar, mountain board agak besar dan sukar untuk dibawa ke mana. Okey, jadi bahan agak banyak. Jadi sebenarnya kami letak dalam beg lah. Jadi bahan agak besar. Memang mudah nak bawa, dia ringan je, budak-budak boleh bawa, tapi kami mengambil langkah lebih mudah daripada tu. Sebab andai kata berjaya dipromosikan, beginilah yang yang akan terhasil magic box ni. Ini setelah dihasilkan, kami tukar kepada cardboard tu, kami tukar kepada bentuk banner, kami design baru, kami pergi tempah adakah mampu untuk transform cardboard ni kepada banner agar mudah dilipat, mudah dibawa, lebih ringan, all in one lah. Maksudnya dalam box tu all in one. Dan akhirnya kami berjaya lah. Juga.
Okey, di sinilah dalam kotak ni, maksudnya kotak-kotak tu dimuatkan dalam satu box di mana kad-kad tu disusun dan hasilnya dalam all in one, semua dalam box tu. Jadi di sini memudahkan guru atau murid untuk gunakanlah. Okey, seterusnya kami peluaskan inovasi kami ni di Hari Terbuka Sekolah Nukleus pada tahun ni. Di mana tahun ni guru besar telah membuat Hari Terbuka PBI STEM di mana tidak tertumpu pada showcase saja. Di sini guru besar memberi ruang dan peluang kepada panitia-panitia untuk mengetengahkan inovasi mereka. Okey, semua panitia termasuklah PPKI dan PRA untuk berkongsi hasil idea dan buat penambahbaikan inovasi supaya inovasi ni terus diadakan tahun demi tahun, tak terhenti di satu tahun saja. Sebenarnya inovasi ni harapan macam GB ni nak, kalau inovasi tu nak diteruskan supaya bahan inovasi ni seiring dengan pendekatan kepada murid-murid, yang mana kita, pembelajaran kita berpusatkan murid. Jadi bila ada inovasi ni secara automatik lebih tertumpu kepada PDPC berpusatkan murid. Okey, ini sekitar lawatan. Okey. Okey, kalau kita lihat di sinilah bagaimana murid-murid ni teruja sehingga kan mereka tak bagi guru-guru ni in charge CMI ni. Mereka sendiri nak in charge sendiri. Yang lawatan ni daripada Tuan Suhaimi, PPD Paudison, di mana Tuan Suhaimi sendiri teruja untuk bermain dan menggunakan inovasi ni. Adakah inovasi ni selaras seperti yang dikata, sama seperti yang dikata, bestnya CMI ni, seronoknya CMI ni. Jadi ini membuatkan para tetamu ataupun audiens teruja nak menggunakan. Okey, itu hasilnya Cik Suhaimi kata, tahniah guru-guru dan murid memang menarik. Okey, ini antaralah murid-murid yang mempersembahkan CMI ni, mereka sendiri teruja. Mereka sendiri teruja nak mencipta lagu supaya CMI ni lebih menarik. Mereka menawarkan kepada kami, Ustazah boleh tak kami nak cipta lagu CMI supaya CMI ni lebih menarik untuk menarik orang ramai menggunakan CMI ni. Okay, ini kami memang amat banggalah dengan murid tahun 6 yang mencipta lagu ni sendiri. Tak tahu. Okey, video yang kedua ni tu orang tengok sama cakap ni ada share orang ada benda suasana sebenar masa open day tu. Kita Di mana kita penuh dengan lawatan. Ini antara booth CMI lah. PPD dah sama lawatan untuk sama-sama bermain dengan murid menggunakan inovasi CMI tu. Di sini kita dapat lihatlah di mana interaksi antara murid sendiri yang mempersembahkan permainan CMI ni. Okey, ini antara lensa-lensa lah, lensa-lensa lawatan pada hari terbuka sekolah kami. Okey, memang agak padat dengan pengunjung pada hari ni. Tapi memang best
di mana di sinilah kami dapat lihat sebenarnya inovasi ni memang perlu diadakan setiap tahun lah oleh panitia, sebab antaranya bukan sahaja untuk impak kepada PBD, tetapi murid-murid tu sendiri, di mana kita dapat lihat komunikasi murid-murid, keberanian, self-confident murid-murid ke depan, dan murid-murid sendiri teruja untuk hadir ke sekolah. Impak CMI ni sebenarnya, inovasi ni sangat tinggi. Okey, ni antara saya kongsikanlah setelah beberapa pertandingan yang kami sertai, ini antara pencapaian CMI lah. Di sini bukanlah untuk dibanggakan, sekadar berkongsi yang pada mulanya hanyalah inovasi kami ni sebenarnya berfokus kepada aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Memang kami santai-santai je sebenarnya. Okey, kami fokus pada budak, murid-murid yang memang bosan apabila sebut pendidikan Islam, lagi-lagi buku penuh dengan tulisan Jawi. Macam yang presenter pertama cakap tadi, agak apabila tengok tulisan Jawi, mereka tak pandai baca Jawi, mereka akan rasa pendidikan Islam agak sukar, susah nak faham, nak lulus. Jadi di sinilah mengubah persepsi. Jadi daripada mula-mula tu sampailah dan akhirnya kami beberapa pertandingan kami sertai, inilah hasilnya, dan kita memang tak sangka lah daripada santai-santai, aktiviti didik hibur, akhirnya kepada sampai ke peringkat kebangsaan. Ini cikgu boleh baca lah, tuan-tuan boleh baca antaranya. Ini antara sijil lah yang telah kami terima untuk pihak sekolah dan secara individu lah. Okey. Okey, video tu ada guru lah yang menggunakan pada waktu relief. Mereka menggunakan pada waktu relief, di mana biasanya relief kita kadang-kadang terfikir kan nak buat apa, subjek apa. Sedangkan kadang-kadang kita dapat relief secara ad hoc, tiba-tiba dapat relief. Jadi di sinilah inovasi ni kita boleh gunakan. Sekiranya setiap panitia menghasilkan inovasi yang berbeza, di sinilah kita akan lihat subjek-subjek lain akan bertukar-tukar menghasilkan inovasi yang sebenarnya digunakan oleh pelbagai panitia. Ini antara dapatan kami lah, di mana kami rasakan inovasi CMI ini memang praktikal dan fleksibel. Di antaranya CMI adalah sudah pastilah bahan didik hibur, di mana kita lihat dunia kanak-kanak memang sinonim dengan bermain. Jadi sinilah kami mengambil pendekatan menghasilkan inovasi CMI berfokus kepada bermain sambil belajar. Secara automatik apabila bermain, murid aktif lah. Biasanya murid-murid ini sebut waktu PJ mereka terbayang padang. Sebut waktu agama Islam terbayang kelas. Jadi di sini kami mengubah pandangan kanak-kanak supaya mereka lebih seronok. Tak kira lah bukan sahaja pendidikan Islam saja. Subjek lain pun mereka akan, kalau adanya bahan-bahan sebegini, mereka akan teruja. Seterusnya CMI mesra pengguna. Ini telah dibentangkan oleh presenter yang pertama tadi. Memang kita lihat apabila terhasil inovasi yang kedua, kami nampak lebih teratur semua dalam satu box. Jadi di sini lebih kemas dan mudah untuk dibawa lah. Seperti model tadi bawa lah. Okay, seterusnya sudah pastilah ini yang kita nak. Apabila kita menghasilkan inovasi, objektif tercapai. Yang pastinya kita nak objektif kita tercapai supaya kita sebagai seorang guru, murid datang sekolah dapat sesuatu. Bukan murid datang sekolah sekadar pagi-pagi balik petang. Sekurangnya objektif kita tercapai. Jadi apabila objektif kita tercapai, secara automatik penguasaan PBD dan peratus meningkat. Okey, di sinilah saya dapat lihat apabila kita menggunakan inovasi ini,
macam murid-murid yang teruja. Bila teruja tu, mereka berminat dan automatik apabila kita menguji mereka dengan soalan-soalan penilaian dibuat, mereka dapat menjawab. Di sinilah penilaian PBD dilakukan dan kita dapat lihat bagaimana murid-murid terutama di kelas akhir, peratus mereka meningkat untuk kehadiran. Mereka akan tanya, Ustazah, hari ni aktiviti apa? Hari ni ada tak aktiviti ni? Ada tak aktiviti ni? Esok ada kan subjek aktiviti apa? Di sinilah kita dapat lihat kehadiran peratus meningkat. Jadi yang lebih praktikalnya untuk kanak-kanak adalah pada waktu senggang mereka, pada waktu terluang mereka. Terutamanya pada waktu rehat, waktu sebelum balik. Jadi mereka seronok apabila diisikan masa terluang mereka tu dengan aktiviti begini. Sekurang-kurangnya dalam bermain ada ilmu, ada sesuatu. Okey, sudah sampai rasanya di bahagian terakhir rumusan CMI ni, yang mana ini hasil yang telah dibentangkan oleh dua kawan saya tadi, dikongsikan, dirumuskan dalam satu petikan yang mana yang pertama memang kita kalau nak hasilkan inovasi, yang pertama kena praktikal dan fleksibel lah. Dia mesti praktikal dan fleksibel, maksudnya untuk kalau boleh untuk semua peringkat umum, bukan tertumpu pada aliran kita mengajar saja. Yang pertama. Yang kedua, bahan inovasi kita ni mestilah bahan yang dapat merangsang murid-murid untuk menguasai objektif tu. Jangan kita bina inovasi jangan hanya untuk macam melepaskan lelah di tangga lah. Jadi bila kita buat tu dengan bersungguh-sungguh, dengan teruja, jadi benda ni dapat membantu anak-anak insya-Allah. Yang terakhir adalah berantas kurikulum lah. Rasanya ini dah banyak kali kita kongsi subjek-subjek lain. Okay, di sini. Okay, saya kongsikan rumusan tadi berdasarkan video yang akan ditayangkan sama-sama kita saksikan. Okey, ingin saya kongsikanlah di mana untuk menghasilkan inovasi ni memerlukan kerjasama lah. Kita untuk bergerak seorang dan kekangan yang masa yang ada mustahil lah untuk kita hasilkan. Jadi bergeraklah dalam satu tim. Okey, boleh tak sebelum saya mengakhiri perkongsian ni, kita buat sama-sama tagline CMI, moto CMI. Boleh ke cikgu? Okay. Boleh. Okay. Okay, saya buat dulu lah. Okay. Main, seronok, faham, amankan. Boleh ke cikgu kita buat sama-sama? Nah, enggak.
Okey, saya akhirilah dengan moto CMI. Cuba bukalah suara. Ah, Okey. Alright. okey. Kira. Okay. Main, seronok, faham, amalkan, amalkan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Tahniah kepada Cikgu Nur Syuhada, Cikgu Mimi dan Cikgu Nabika atas perkongsian yang cukup menarik. Selain daripada mata pelajaran yang Cikgu senaraikan tadi, saya yakin dan percaya untuk mata pelajaran lain pun boleh diadaptasi penggunaannya. Bukan saja terikat kepada mata pelajaran yang Cikgu maksudkan. Ya. Ada gangguan suara, tak apa. Tahniah sekali lagi. Tuan Timbalan Perancangan namanya Tuan Haji Shohimi yang teruja tadi. Cuba permainan ni. Puan dah tersalah nama tadi. Tuan Haji Shohimi ya. Walaupun sampaikan salam saya kepada Tuan Guru Besar kerana memberi sokongan kepada panitia pendidikan Islam untuk menjalankan aktiviti ni. Teruskan usaha, ada 13 orang. Terasa mantap panitia ni. Boleh lagi buat inovasi yang lain, teruskan usaha ini. Memang sangat menarik. Tahniah kepada ketiga-tiga dan panitia tu. Cubalah buat di peringkat sekolah, setiap panitia usahakan satu inovasi. Saya yakin dan percaya kita akan dapat lebih banyak perkongsian. Rata-rata komen yang saya baca di chat, di ruang chat ni, semua mengucapkan tahniah dan teruja. Saya yakin mereka tak sabar-sabar nak cuba permainan ni di sekolah masing-masing. Tahniah sekali lagi dan terima kasih. Untuk sesi seterusnya, jika tidak ada sebarang soalan, kita mohon semua peserta untuk on camera supaya kita dapat ambil gambar kumpulan. Silakan ya semua, tolong on camera. Jangan risau, link kehadiran pasti akan diberi. Encik Zudin dah bersedia ke? Saya, okey. Dia lah. Saya diminta untuk semua cikgu untuk buka kamera. Mic minta tolong tutup ya. Untuk kita ambil kamera. Jadi kehadiran kita dalam 169 orang dan frame kita ada 7. Jadi saya akan ambil gambar satu-satu lah ya. Okey, semua ready ya? 1, 2, 3. Frame seterusnya 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 1, 2, 3. Dua lagi 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Kepada mata itu sebab dia menangani kuat. Sudah ke Encik Zudin? Sudah. Baik Cikgu, dari perkongsian Cikgu sebentar tadi saya dapat rumuskan pendidikan berpusatkan atau dengan kaedah didik hibur memang akan menarik perhatian pelajar. Perkongsian Cikgu santai tetapi sampai. Tahniah sekali lagi. Baik, saya akan kongsikan poster perkongsian untuk minggu hadapan. Silakan Encik Zudin. Okey, sekejap ya. Baik, ini adalah poster kita untuk minggu hadapan. Baik, tajuk untuk minggu hadapan adalah segaknya saya. Berkaitan dengan segak, mohon semua guru-guru supaya dapat bersama-sama dengan kita untuk berkongsi ilmu dengan Cikgu Aznida, dengan Cikgu Samartini. Apa yang dimaksudkan dengan segaknya saya? Baik, ini adalah untuk perkongsian minggu hadapan. Link akan diberi, link kehadiran akan diberi di ruangan chat. Mohon isi semua maklumat dengan betul
dan tepat. Tahniah pada semua. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye.